Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR PGPK untuk tahun ini. Untuk tahun 3 ni, jadi kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi kita rujuk buku teks kita muka surat yang ke-94. 94 ni Okey, tajuknya adalah waspada unit ke-13. Atas tajuk waspada sentiasa. Waspada. Apa maksud waspada? Waspada maksudnya berhati-hati, sentiasa. Kita tahu bahawa walaupun kita waspada, kadang-kadang berlaku juga perkara-perkara yang tidak kita ingini. Rajan, kalau lihat gambar ni, tengok ni, situasinya. Apa situasinya? Rajan terjatuh ketika bermain. Ceritakan kecederaan yang menimpa Rajan. Okey. Bila dah jatuh, biasanya akan mengalami kecederaan. Kecederaan bagaimana? Mungkin sikit, mungkin teruk, mungkin perlu rawatan yang selanjutnya. Baik, apa dia kecederaan bagaimana ni? Kalau kita tengok sini, antara kecederaan ringan ini masuk kategori ringan, termasuklah luka kecil, sikit je. Cala, itu pun luka juga. Kalau kita jatuh kadang bercala kaki, bercala tangan. Asalnya masa awak di sekolah lah. Suka sangat berlari. Masa suruh berlari, tak berlari. Bila tak suruh, suka sangat berlari. Asal nak gimana, mesti nak berlari. Keluar kelas berlari, balik kelas berlari. Kadang-kadang ada yang terjatuh, luka kecil. Kalau depan cikgu, cepat-cepat bangun. Sapu-sapu jalan. Lepas tu dah belakang cikgu baru tengok. Luka rupanya. Lepas tu simpan, diam je. Tak bagi tahu cikgu kelas. Sampai balik luka tu dah masuk kuman. Sebab tu luka ni kita kena cepat-cepat bersihkan. Luka kecil, cala, lebam dan melecet. Melecet tu ada warna merah tu lah. Jadi benda tu semua masuk luka kecil. Luka kecil itu kalau tidak dibersihkan, nanti kuman akan masuklah. Bila kuman dah masuk, lama-lama dia jadi ulat lah, merebak dan akhirnya lukanya jadi besar. Termasuklah menanah. Termasuklah dia akan jadi menanah. Bila menanah tu lagi teruk lah sakitnya. Baik, ni luka dia. Ni besar ke kecil ni? Ini bukan sakit, ini luka kecil tapi besar jugalah. Ni luka ni. Jadi nasib baiklah dia luka ni ada orang nampak. Ada murid-murid ni, ada anak-anak ni, dia luka ni dia suka simpan. Sebab apa? Dia takut kalau bagi tahu nanti orang dewasa, lagi dia kena marah dan sebagainya. Dia suka simpan. Kalau nasib baik luka tu sikit sangat, okeylah. Kalau luka tu perlu rawatan, dia tak dapat rawatan, akhirnya dia juga yang menanggung sakit. Jadi kalau awak luka tu, cepat-cepat beritahu ibu apa. Khasnya sekarang ni awak ni dekat tu rumah. Luka beritahu, nak beritahu cikgu tak ada dah. Kena beritahu orang yang lebih dewasa. Kalau luka tu sikit, apa tindakan yang kita boleh buat? Yang pertama, lap dulu lah luka tu. Lepas tu, yang kedua, kita pergi basuh. Basuhlah dengan air. Jangan basuh dengan sabun. Basuh dengan air. Tengok tempat luka. Kalau ada ubat dan sebagainya, boleh letak. Kalau ada minyak. Ubat luka. Kalau luka ni maksudnya ubat luka lah bagusnya. Ataupun minyak. Minyak gamat dan sebagainya. Untuk menghentikan pendarahan dan menghilangkan supaya kuman tak cepat merebak lah. Okey. Seterusnya kita tengok ini. Ini cerita-cerita Rajan tadi lah. Saya baik ada orang dewasa. Ramai. Dia kira bernasib baik. Okey. Ni mungkin dia pergi dengan ibu bapa dia lah. Tempat ni bagus juga. Kalau pergi seorang, kawan lari. Bila dah berdarah, orang takut. Baik. Ni
tajuk kita ni adalah cuai membawa padah. Cuai membawa padah. Apa maksud padah? Membawa padah ni maksudnya kesan yang buruk lah. Sebabkan kecuaian kita. Teliti situasi yang boleh menyebabkan kecederaan ringan. Okey, yang pertama. Yang pertama, luka kecil ni situasinya dia menggunakan pisau. Dia buat apa ni, seni ke apa ni tak tahulah. Menggunakan pisau. Hati-hati. Begitu juga gunting. Hati-hati. Sebab apa? Sebab itu adalah peralatan yang tajam. Biasanya pisau ni cikgu tak benarkan lah di sekolah. Paling tidak kita bagi guna adalah gunting. Tapi gunting ni pun untuk di sekolah, dia punya SOP-nya kena gunting yang muncungnya tak tajam. Muncungnya macam bulat tu. Itu SOP-nya lah. Kadang-kadang cikgu pun terlepas pandang. Semua bawa gunting, okey gunting. Tapi tak perasan. Gunting tu gunting tajam. Gunting tajam ni macam gunting apa ni? Yang orang gunting rambut tu yang kilat tu tajam kadang ada juga murid bawa tu, kadang cikgu terlepas pandang jadi gunting tu tak boleh dalam untuk gunting untuk murid ni. Kalau nak beli gunting yang ujung dia tu bulat lah, tu berhati-hati ketika menggunakan peralatan tajam. Jadi bila luka ni luka ni dia kena cepat-cepat bersihkanlah nanti dan beritahu cikgu lah untuk letakkan ubat. Ni maksudnya cuai lah. Kalau kita buat kerja tu, kita hati-hatilah tengok betul-betul, pegang betul-betul kertas tu, pegang betul gunting tu, baru potong. Jangan buat kerja sambil berborak. Jadi kita tak ada apa fokus. Jadi kalau kita buat kerja, biar fokus. Supaya benda tajam itu tidaklah mencederakan kita. Okey. Ini luka cala. Ini nampaknya waktu PJ lah ni. Waktu PJ luka cala. Baik, luka cala. Okey. Ini teruk juga ni. Ini banyak ni. Kalau tak dibersihkan, ni waktu PJ tak berhati-hati. Sebab tu kita ni waktu PJ, walaupun kita seronok, kita kena berhati-hati. Jangan orang melompat, kita melompat. Orang berlari, kita berlari. Tapi orang tu dengan berawasan. Kita ni main redah dia. Jadi bila kita jatuh ni, siapa yang nanggung sakitnya? Padahnya tadi. Padahnya kita juga. Yang cuai kita, yang kena pun kita. Jadi rasa sakit kita. Cikgu cuma membantu je lah untuk nak bersihkan luka. Kalau perlu ke awak kena jahit, cikgu akan bawa ke klinik. Jadi ini antara kecuaian lah. Khasnya kalau gambar tangga ni, maksudnya turun tangga ni. Berlari. Nasib baik cikgu nampak ni katnya. Bolehlah dirawat. Boleh dirawat. Tapi kesakitan tu tak boleh dirawat. Kesakitan awak tanggung lah. Jadi ini adalah kecuaian biasalah di sekolah ni. Jadi selalu kita pesan dan sebagainya. Jadi murid kena ikut lah. Guna benda tajam. Yang keduanya, jangan berlari ketika turun ataupun naik tangga. Khasnya kelas-kelas yang menggunakan tangga lah. Kalau tahun 2 ke tahun 3 ni, duduk kelas gunakan tangga. Turun naik tu berlari kadang cikgu. Nampak cikgu di tepi pantai pula berjalan. Tak suruh pun berjalan, tapi berjalan pula. Jadi kita nak elakkan kecuaian kita membawa padah kepada kita. Jadi kita ikutlah peraturan sedia ada. Kita kena fikir benda yang kita nak buat. Kita kena fikir benda yang kita nak buat. Jadi sini bawah ni ada nota sedikit. Bengkak dan lebam juga termasuk dalam kategori cedera ringan. Bengkak tahu bengkak dan lebam ni tahu. Kata tahulah. Kalau badan-badan kita tu ada kesan-kesan warna kehijau-hijauan, lepas tu lama dia hitam sikit, lepas tu lama dia hilang lah. Itu bekas bengkak. Selalunya kalau kena tampar, lebam lama, ataupun kena tumbuk, lebam, bengkak. Bengkak tu dibenjol lah. Jadi lebam tu ada kesan itulah. Kita tahu ataupun kena rotan, lebam tangannya, lengannya dan sebagainya. Itu semua dikategorikan sebagai kecederaan ringan. Perlukan rawatan, tapi tak perlulah sampai nak duduk di hospital lah.
perlukan rawatan, untuk mengurangkan kesakitan dan sebagainya. Jadi itu saja untuk hari ini. Tugasan awak hari ini adalah uh, ceritakan kecederaan ringan yang pernah kamu alami. Bagaimana dia berlaku dan apa tindakan awak. Boleh rakamkan suara saja ataupun rakamkan apa yang awak ceritakan tadi melalui video dan hantarlah kepada cikgu selewatnya hari Sabtu lah. Sabtu ni cikgu bagi masa 2 hari. Sekarang ni cikgu dalam proses untuk membuat penilaian PBD untuk dihantar ke jabatan lah. Jadi murid-murid yang menghantar tugasan ni cikgu bagilah PBD dia tahap berapa. Tapi yang tak hantar ni cikgu pun tak tahulah nak bagi markah berapa nanti ni. Dia setiap tu ada 5 mark, dia ada tahap dia lah sampai 6 tahap tu. Kalau tak hantar langsung mungkin cikgu bagi 1-2 je lah agaknya. Jadi harap dapat hantar lah. Jadi cikgu sediakan juga tapak laman web untuk pelajar murid yang tertinggal. Murid yang tertinggal. Jadi boleh rujuk situ, tak payahlah tengok pulang balik WhatsApp yang ke belakang, tak payah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.